Israel dedah pusat kawalan Hamas yang bersih. Juga tukar senarai nama gencatan senjata semakin lewat. Israel terus bermati-matian membuktikan Hospital Al-Shifa adalah sarang Hamas. Terbaru tentera Zionis membawa beberapa wartawan ke hospital tersebut bagi melihat terowong bawah tanah yang sering diperkatakan. Selama perang lebih 47 hari, Israel mendakwa Hospital Al-Shifa adalah pusat kawalan Hamas. Namun visual yang ditunjukkan hanya sebuah terowong sempit dan panjang menuju ke sebuah bilik. Bilik tersebut pula dilengkapi pendingin hawa, satu tandas, sinki dan dua katil besi. Malah ruang tersebut sangat bersih seperti baru dicuci. Menurut Israel, terowong berkenaan menghubungkan bandar Gaza ke hospital dan ia merupakan stor penyimpanan senjata. Menurut wartawan AFP, visual yang dirakam perlu ditonton oleh tentera Israel untuk suntingan sebelum ia boleh disiarkan. Tindakan itu tidak mengejutkan berdasarkan reputasi teruk Israel sebelum ini. Wartawan bagaimanapun tidak dibenarkan memasuki ruang hospital, hanya boleh melihat bahagian pusat perubatan yang hancur. Tentera Israel juga mendakwa menemui satu mayat tebusan Israel, Noah Marciano, yang berusia 19 tahun berhampiran terowong tersebut. Dunia turut mendesak Israel membuka lintasan Kerem Shalom bagi memudahkan bantuan kemanusiaan serta barangan komersial masuk ke Gaza. Ia berikutan lintasan Rafah hanya mampu mengendalikan jumlah bantuan terhad. Ketika ini, hanya lintasan Rafah dibuka kepada segala bentuk bantuan atau barangan masuk ke Gaza. Justru Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mendesak pembukaan lintasan Kerem Shalom. PBB dan rakan kemanusiaannya bersedia untuk memanfaatkan peluang jeda kemanusiaan atau gencatan senjata untuk meningkatkan operasi kemanusiaan. Katanya penduduk Gaza tidak boleh bergantung kepada bantuan kemanusiaan semata-mata. Sebelum pembantaian Israel, lintasan Kerem Shalom digunakan untuk membawa lebih 60% muatan truk menuju Gaza. Antara 21 Oktober hingga 21 November, 1,399 truk membawa bekalan kemanusiaan tidak termasuk bahan api telah memasuki Gaza melalui sempadan Mesir. Jumlah itu agak rendah berbanding purata bulanan hampir 10,000 truk komoditi komersial dan kemanusiaan tidak termasuk bahan api memasuki Gaza sebelum 7 Oktober. Dalam kegairahan semua pihak menyambut baik gencatan senjata, Israel memaklumkan pembebasan tebusan tidak akan bermula sehingga sekurang-kurangnya Jumaat. Tindakan tersebut seperti ada yang tidak kena. Zionis sengaja melengahkan perjanjian. Penasihat Keselamatan Israel Zaki Hanekbi menyatakan pembebasan sekurang-kurangnya 50 tebusan Israel dan warga asing yang ditahan oleh Hamas berada di landasan yang betul tetapi tidak akan berlaku sehingga paling awal Jumaat. Pegawai kedua Israel berkata penghentian pertempuran juga tidak akan berlaku pada hari Khamis seperti yang dijangkakan. Kelewatan itu menambahkan penderitaan 2 juta rakyat Gaza setelah berperang lebih 47 hari. Israel dan pejuang Hamas bersetuju gencatan senjata selama 4 hari di mana sekurang-kurangnya 50 tebusan yang diambil dalam serangan maut 7 Oktober akan dibebaskan. Dalam pada itu, seorang pegawai Palestin memberitahu AFP bahawa kelewatan dalam pelaksanaan gencatan senjata disebabkan butiran saat akhir mengenai tebusan yang akan dibebaskan dan bagaimana ia boleh dilaksanakan. Ia berkaitan pertukaran nama tebusan Israel dan kaedah pembebasan mereka.
Senarai mereka yang akan dibebaskan telah ditukar oleh kedua-dua pihak, turut dibangkitkan mengenai akses palang merah kepada tebusan sebelum mereka dibebaskan ke Mesir. Gencatan senjata itu bakal diumumkan oleh Qatar yang bertindak sebagai pengantara dengan penyelarasan bersama Mesir dan Amerika dalam beberapa jam akan datang. Di bawah perjanjian itu, jeda kemanusiaan akan diikuti dengan pembebasan 50 tebusan awal dari Israel dan 150 tahanan Palestin. Kesemua mereka yang akan dibebaskan di bawah nisbah 3:1 adalah sama ada wanita atau mereka yang berumur 18 tahun ke bawah. Dan tentunya jeda kemanusiaan itu memberikan sinar kepada keluarga tebusan. Mereka tidak sabar untuk bertemu orang yang tersayang. لأن كل إنسان عنده مشاعر، كل إنسان حابب يكون عنده أولاده ومرته، لكن الحدث الكبير اللي قاعد بيصير، المجاعة اللي موجودة في غزة، الدمار اللي في غزة، الصمود اللي في غزة، اللي قاعدين بنشوف الأطفال من تحت الأنقاض بتطلع وبتقول لك إحنا صامدين. إحنا شو بدنا نقول؟ حتى لو كانوا في السجن، فإحنا أهم شيء يدخل عندهم هذا التموين وكل المواد حتى يشغلوا. كنا متأملين إنها في الصفقة يعني في أول دفعة، بس أجتنا الأخبار إنها يعني اسمها ما نزل في القائمة الأولى وإنهم بيحكوا على دفعات، ونأمل بوجه الكريم إنه تكون اسمها يعني في الصفقة. صح الإشي يعني كان ثمن غالي، والدفع والله دفع غزة غالي، وإنه نتأمل من ربنا إنه هذا كله بأجره وما يروح. Puluhan mayat individu yang tidak dikenali dikebumikan di sebuah kubur besar di tanah perkuburan di Khan Yunis, selatan semenanjung Gaza. Mayat yang sebahagiannya berlumuran darah itu dibalut dengan kain biru, kemudian dimasukkan ke dalam lubang besar. Pengebumian itu terpaksa dilakukan segera kerana mangsa pembantaian berkenaan telah meninggal beberapa hari. Malah ia telah mengeluarkan bau yang kurang senang. Anggota Jawatan Kuasa Kecemasan di Kementerian Hal Ehwal Agama Bassem Dababish berkata memandangkan syuhada ini tidak mempunyai sesiapa untuk mengucapkan selamat tinggal, mereka yang bertanggungjawab mengebumikan jenazah. فالعدد طبعا كان اليوم 83 شهيدا فجابوهم من المستشفى الاندونيسي ومستشفى الشفاء. طبعا الشهداء هذول طبعا تم حجزهم من العدو الصهيوني وتدخل اللي هو الدول المعنيه والامم المتحده طبعا تم الافراج عنهم واحضارهم طبعا الى محافظه خان يونس طبعا دفنهم في المقبره التركيه. Memandangkan jenazah yang dikebumikan terlalu banyak, ia terpaksa disusun rapat-rapat di liang lahat. Pada 14 November lalu, 179 mayat dari Hospital Al-Shifa di Bandar Gaza dikebumikan di dalam kubur besar di dalam kompleks itu. Antaranya 7 bayi pramatang yang meninggal dunia kerana tiada bekalan elektrik untuk menghidupkan inkubator. Guru berkelakuan jijik dalam bilik muzik. Seorang guru muzik mengaku tidak bersalah melakukan 2 amang seksual terhadap murid perempuan tahun 4 pada Jun dan Julai lalu. Tertuduh Muhammad Nazmi Muhammad Nazri, 39 tahun, dikatakan menyentuh bahagian peribadi mangsa dan melakukan perbuatan jijik bagi maksud seksual. Tertuduh melakukan perbuatan tersebut di bilik muzik di sebuah sekolah di Taman Pengkalan Jaya Ipoh pada pukul 9.45 pagi Jun 2023 dan 10.30 pagi pada Julai 2023. Kedua-dua pertuduhan terhadap Muhammad Nazmi dikemukakan mengikut Seksyen 14-A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017, Akta 792. Jika sabit kesalahan, penjara tidak lebih 20 tahun dan sebat. Mahkamah kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin RM5,000 dengan seorang penjamin. Kes akan disebut 20 Disember depan. Institusi Pendidikan Teknikal dan Latihan Vokasional TVET digesa untuk lebih agresif tahun depan. Perdana Menteri Dr. Anwar Ibrahim berkata sebanyak RM6.8 bilion diperuntukkan dalam Belanjawan 2024 untuk TVET dan ia perlu digunakan sebaiknya dalam melahirkan lebih ramai pakar dari golongan anak tempatan sekaligus dapat membawa Malaysia ke arah yang lebih maju. Jadi kita harus ada sedikit penyesuaian ini
nak digabungkan dan lain-lain. Dan untuk pada faham saya beritahu tadi Tan Sri KSN supaya dapat kita menyegerakan langkah ini. Ya, kita sudah 1 tahun berlalu, kita buat beberapa perubahan, dan dengan politik yang stabil ini, saya jangka untuk tahun berikut kita akan lebih agresif, lebih tegas membawa perubahan dan anjakan yang diperlukan, bukan saja untuk menyelamatkan negara, tapi mengangkat martabat Malaysia sebagai negara hebat di rantau ini. Jelasnya antara yang diberikan keutamaan adalah bidang berkaitan kecerdasan buatan atau AI yang sedikit ketinggalan. Dan beliau telah meluluskan dalam belanjawan 2024 untuk mewujudkan fakulti AI pertama di Malaysia, iaitu di Universiti Teknologi Malaysia. Selain itu, kekurangan tenaga mahir dan pakar di peringkat tertinggi bagi setiap bidang juga menjadi kerisauan dan perlu diatasi dengan lebih baik menerusi latihan di institusi TVET pada masa hadapan. Beliau berucap pada Majlis Anugerah Tangan Emas Perdana Menteri dan Anugerah Tokoh Mahir 2023 anjuran Kementerian Sumber Manusia di Shah Alam pagi tadi. Turut hadir Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar. Dalam padi itu, menurut Sivakumar, kerjasama erat bersama pemain industri besar perlu ditekankan dalam meningkatkan kepolehpasaran graduan TVET negara. Banyak rancangan-rancangan yang telah pun diatur melalui MTVET untuk memastikan bahawa pendidikan TVET negara kita adalah setanding dengan pendidikan TVET di peringkat antarabangsa. Dan selain daripada itu, kita juga dalam proses menyediakan dasar TVET negara. Jadi dan semua ini akan dilaksanakan pada tahun hadapan. Anugerah Tangan Emas Perdana Menteri merupakan anugerah tertinggi diberikan kepada pemenang terbaik keseluruhan dalam pertandingan World Skills Malaysia Belia WSMB dan World Skills Malaysia Pengajar WSMP. Anugerah berkenaan diberikan kepada Muhammad Hakimi Abu Bakar dari Giat Mara Kota Baru dan Hayutun Nufus Ros Hisham dari Kolej Vocational Kajang bagi kategori WSMB. Manakala bagi kategori WSMP pula diberikan kepada Muhammad Fairuz Hamzah dari Institut Kemahiran Mara serta Muhammad Nazuri Abdul dari Kolej Perhebat. Sementara itu, Datuk Syamsuddin Amar telah dinobatkan sebagai penerima Anugerah Tokoh Mahir 2024. Anugerah Tokoh Mahir 2023 Datuk Syamsuddin. Pusat Pengutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PPZ Mawib menyasarkan RM1 bilion kutipan zakat daripada majikan-majikan yang membuat potongan zakat kaki tangan mereka tahun ini. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Abdul Hakim Amir Osman berkata, kutipan itu sekaligus dapat memanfaatkan seramai 37,000 bagi tahun 2024. Kita anggarkan boleh dapat dalam 1 bilion tahun ini, insyaAllah. So, untuk bulan 12 saja kami menyasarkan kutipan sebanyak 240 juta. Dan saya rayulah kepada masyarakat supaya tunaikanlah zakat sebelum 31 Disember ini bagi memastikan pertama untuk mendapatkan rebate. Yang kedua, supaya 1 bilion yang kami sasar ini boleh kita capai demi untuk kita membantu golongan-golongan asnaf yang semakin meningkat yang seperti mana saya sebutkan pada tahun 2024 akan mencecah kepada 37,000 keluarga. Sehingga hari ini PPZ Mawib berjaya mengutip RM721 juta. Beliau ditemui selepas merasmikan Majlis Mesra Majikan Anjuran PPZ Mawib di Ibu Negara siang tadi. Seramai 135 majikan dari sektor kerajaan dan swasta terlibat dan 22 daripadanya menerima anugerah majikan terbaik dalam memberi galakan dan pengurusan pemotongan zakat kaki tangan berdasarkan 6 kriteria ditetapkan. Antara yang terpilih Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Pendidikan, Tenaga Nasional Berhad dan SME Corp Malaysia. Tambah beliau, bermula tahun hadapan, Mawib akan meningkatkan kadar bantuan barangan keperluan asasi asnaf daripada RM150 kepada RM300 bagi setiap penerima. Ketika ini, PPZ Mawib sedang melaksanakan kempen Jom Potong Skim PZB 2023 yang berlangsung sehingga 31 Disember. Pemberi zakat berpeluang memenangi hadiah utama berupa pakej percutian ke Balkan dan pelbagai lagi.
Tingkat perkhidmatan kaunter pelanggan yang cekap dan beradab. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Muhammad Naim Mokhtar berkata objektif itu merupakan usaha Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib melalui bengkel etika dan pengurusan kaunter berkualiti untuk memastikan pelanggan menerima layanan yang baik dan berinformatif. Bengkel yang berlangsung selama sehari itu membabitkan 165 pegawai dari 14 agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Islam. Saya harapkan daripada bengkel etika dan pengurusan berkualiti kaunter ini, kita akan dapat lahirkan petugas-petugas kaunter yang profesional, yang ada sifat melayani pelanggan dengan senyuman, dengan rasa kasih sayang, ada sifat empati dan juga memberikan maklumat yang sepatutnya kepada pelanggan-pelanggan yang hadir. Beliau berkata demikian kepada media selepas menyempurnakan bengkel etika dan pengurusan kaunter berkualiti di Ibu Negara siang tadi. Hasil daripada usaha itu sekaligus dapat memberi gambaran yang positif terhadap imej agensi di bawah kementerian. Beliau dalam ucapannya turut menyeru agar perkhidmatan terbaik diberikan kepada pelanggan dengan sopan dan mesra selaras dengan frasa "saya yang menjalankan amanah" yang menjadi frasa sebagai penutup surat rasmi kerajaan. Turut hadir pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Mawib Datuk Muhammad Nizam Yahya, Ketua Pengarah JAKIM Datuk Hakimah Muhammad Yusof dan Pengarah Jawi Datuk Muhammad Ajib Ismail. Selepas kejayaan projek Tongkat Stand with Palestine di Johor Bahru Sabtu lalu, perlawanan sukan amal itu meneruskan jelajah keduanya ke Manjung, Perak. Walaupun tanpa kehadiran pasukan bola sepak orang Kudung As-Salam dari Gaza, semangat kesukanan dalam kalangan orang kurang upaya OKU tetap diteruskan sebagai tanda solidariti terhadap Palestin. Pengarah projek Dr. Ahmad Munawar Helmi Salim berkata, atas dasar solidariti itu, jelajah yang berlangsung pada 18 hingga 26 November ini diteruskan bagi mengenang penderitaan sebahagian rakyat Palestin yang menjadi kudung akibat peperangan. Kita nak bawa mereka di sini dan berkongsi kisah mereka di jelajah projek Tongkat ni, di mana tetapi hampir dekat seminggu nak berterbang ke Malaysia, mereka tak dapat hadir kerana perang, so mereka tidak dapat keluar dan kita bawa semangat mereka untuk walaupun mereka tiada di sini bersama kita nak tunjuk pada dunia di depan mata kita ni sepatutnya pasukan ni bersama dengan kita, tapi mereka tidak dapat kerana mereka dinafikan hak untuk bermain, mereka dinafikan hak untuk kebebasan dan sampai hari ini kita tak dapat berita mereka. So kita tak tahu mereka hidup atau sudah syahid. So bagi kami semua orang berhak untuk hidup seperti saudara kami di sana. Terdahulu beliau menyaksikan perlawanan antara pasukan bola sepak Kudung Kebangsaan Malaysia menentang Persatuan Bola Sepak Orang Kudung Perak di Padang Universiti Kuala Lumpur Malaysian Institute of Marine Engineering Technology di Manjung. Sementara itu, Kapten Pasukan Perak Muhammad Nur Alif Muhammad Tarmizam berkata, selain bersolidariti kepada Palestin, penganjuran jelajah berkenaan mampu meningkatkan moral golongan OKU Kudung. Kebiasaannya kami bermain kerana negeri dan juga kerana Malaysia. Tapi kali ini berbeza, kami main kerana Palestin. Kalau nak diikutkan, mereka di sana Kudung juga. Tapi perbezaan situation sebab kami kebanyakannya kemalangan jalan raya dan juga ada juga yang kanser tulang. Tapi mereka di sana ada yang dibom dan juga disnipe bahagian kaki. So dari situlah kami buat kerana mereka di sana. Projek Tongkat merupakan anjuran bersama beberapa badan bukan kerajaan iaitu Be Vital, The Ohana, Malaysian Humanitarian Aid and Relief atau MAHAR dan Pen Disability Football serta disokong sepenuhnya oleh Kementerian Belia dan Sukan. Dan pada itu mengakhiri berita Al-Hijrah malam ini, saya Adik Mat Syahrom dan jurubahasa isyarat Azrina Muhammad Isa sertakan umat dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.